Hari apa? Kau minum ke? Nanti minum lah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kursi serta ahli bahasa surau, penimam seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk hari yang ke-8 setelah seminggu kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan untuk sama-sama kita memenuhi waktu-waktu Ramadan ini dengan ibadah, dengan variasi ibadah, baca Al-Quran, memahami Al-Quran, solat, berbagai jenis solat, solat tahajud, solat tarawih, solat duha, solat sunat. Antara yang tuan-tuan boleh try lah hari ini kan, dan hari-hari yang seterusnya, solat zawal. Solat zawal ni sebelum qabliyah zuhur. Lepas azan zuhur dah masuk gelincir matahari, sembahyang solat zawal. Apa kelebihannya? Waktu ni Nabi kata dibuka pintu-pintu langit. Tuftahu abwabus sama wa ana uhibbu, dan aku suka
dibuka pintu langit dalam keadaan aku solat. Dia panggil solat zawal. Macam biasalah sembahyang macam solat lain, cuma niatnya solat sunat zawal lah. Kita sambung ayat yang ke-12 surah Al-Kahfi. Setelah kita membicarakan tentang Allah telah menidurkan mereka dengan menutup telinga-telinga mereka dalam Al-Kahfi, dalam gua yang besar bertahun-tahun lamanya. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Yang ni dikira macam thriller. Tahu kan thriller? Sebelum cerita panjang-panjang, Allah cerita pendek dulu. Ayat 11, kami tutup telinga mereka dan mereka tidur bertahun-tahun lama. Kemudian kami bangkitkan. Ini adalah dulu kalau kita panggil apa? Kesimpulan. Bukan kesimpulan, panggil apa? Ringkasan. Biasanya ringkasan ni setelah mana kita cerita panjang. Tapi Allah ringkas dulu sebelum cerita panjang. Ayat 11, 12 ni sebagai thriller kan? Thriller kan? Apa thriller bahasa Melayu? Kalau filem tu thriller, Melayu apa? Trailer. Dia macam short film kan, yang dia nak supaya kita tahu apa secara generalnya. Dua, 11-12 ni, pertama Allah tutup telinga mereka, mereka tidur bertahun-tahun, dan kemudian Allah bangkitkan mereka. Lepas tu barulah nahnu naqussu, kami akan ceritakan. Baru start cerita dia. Jadi ayat 12 ni Allah sebut summa ba'athnahum. Seperti mana yang saya sebut tadi, summa ni maksudnya lama. Dalam bahasa Arab, fa dan summa. Fa sekejap. Contohnya akal tu fanim tu. Aku makan lepas tu tidur. Maknanya tak lama, makan lepas tu tidur. Kalau akal tu summa nim tu, kalau sebut summa maknanya jarak masa yang lama. Jadi di sini diletakkan perkataan summa, kemudian dipanggil ta'qib tarakhi dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab. Ta'qib tarakhi ini satu susulan yang lambat, yang lama. Kerana mereka tidur sangat-sangat lama. Kemudian kami bangkitkan mereka daripada tidur, lina'lama ayyul hizbaini, untuk kami tahu mana di antara dua kumpulan yang bertelagah, yang berbalah tentang berapa lama mereka tidur dalam gua. Mana selepas mereka bangun, ada dua puak hizbain, hizib ni parti, puak, kumpulan. Dan ulama-ulama khilaf. Sebelum tu perkataan lina lama tu, supaya kami tahu tu, kita kena fahamlah ilmu Allah ni sudah sejak azali. Bukannya bila berlakunya sesuatu baru Allah tahu. Jadi maksud lina lama, kata Imam Qurtubi, ibarah an khuruj dzalika syai' ila al-wujud wa musyahadati. Ilmu Allah ni sejak azali. Apa maksud sejak azali? Tidak ada permulaan. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu kita ni masuk syurga ke neraka. Allah tahu apa yang jadi pada esok untuk diri kita. Allah tahu apa yang berlaku dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi kenapa Allah sebut kemudian kami bangkitkan mereka, untuk kami tahu. Seperti mana Allah sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhi. Adakah setelah mana kita berjihad, berjuang, baru Allah tahu kita ni ahli syurga? Tidak. Adakah setelah Allah bangkitkan Ashabul Kahfi, baru Allah tahu siapa yang bertelagah, siapa yang berbalah? Isu lama mana mereka dalam gua tadi? Tidak. Maksudnya tahu di sini, kata Imam Qurtubi, ibarah, satu ungkapan an khuruju dzalika syai', keluarnya perkara tersebut di alam nyata. Ini Imam Qurtubi. Kitab saya dah beranak 3 dah. Mula-mula bawa satu kitab, lepas tu bawa Qurtubi, sekarang hari ni bawa Ibn Katsir pula.
Bila baca dia banyak dia punya fawaid, banyak fakta-fakta yang menarik. Jadi saya bawa. Kalau periksa dulu masa kat universiti, hafal, kena hafal kan. Satu subjek, satu surah tu 6 tafsir besar. Ibnu Katsir tidak dikira besar. Saya dulu memang jurusan tafsir. Orang nampak saya fiqh sebab saya di luar universiti, saya suka cari fiqh. Orang nampak saya Ustaz Salman ni rujukan. Kata Dr. Muhammadiyah kata ini mufti ni Ustaz Salman ni, dia kata dia sajalah melawak dengan kawan-kawan dia. Soal jawab. Tapi sebenarnya saya dari segi kuliah Universiti Azhar tafsir. Dulu masa ambil master tak habis pun. Sebab ada isu-isu tentang birokrasi lah yang saya tak mampu nak hadapi. Peperiksaan semua dah selesai, dah lulus. Satu subjek saya ingat surah Ar-Rahman, profesor bagi 6 tafsir. Ibnu Katsir bukan tafsir, maksudnya tafsir yang besar-besar. Qurtubi, Tabari, Abi Sa'ud, Tahrir wa Tanwir. Ibnu Katsir pun yang kita anggap besar tu dia tak kira. Ibnu Katsir masih lagi di bawah standard Master Al-Azhar. Jadi tinggi, sangat tinggi. Masa Syafawi oralnya kan, 3 orang profesor, 3 orang pakar tafsir tanya kita seorang. Dia beza masa BA, masa degree kan. Masa degree 3 orang pelajar, seorang doktor. Biasalah oral dia. Dia beza oral Azhar ni dia lebih dahsyat daripada tahriri. Tahriri ni penulisan. Penulisan Arab tiru pun ada depan mata saya. Ni master ni. Master dia 2 tahun menulis, 2 tahun periksa, 2 tahun menulis. Periksa ada 2, tahriri dan syafawi. Mungkin orang tanya, Ustaz bukannya PK ini, kita beritahu sikit lah pengalaman saya bab tafsir ni kan, supaya orang dapat terima ilmu kita kan. Dan apa bidang apa kita kena beritahu, bukan untuk kemegahan, tapi untuk Ustaz ada kemahiran lah, bukan pakar, bolehlah sikit-sikit kan. Dia dalam saya ambil master Al-Azhar ni, dia berbeza dengan master yang lain. Dia masternya ada penulisan kena lulus, yang tu orang tiru pun ada. Yang penulisan tu Arab Saudi. Ingat lagi. Dia ambil Quran, tulis. Bawa Quran, buat benda haram tapi dengan Quran. Itu Arab. Tapi dia kata Syafawi, kata seorang ulama Azhar, takkan keluar malaikat ulama. Takkan lepas Syafawi malaikat ulama. Sebab tahriri orang boleh tiru, tapi oral, penulisan orang boleh tiru, tapi oral takkan keluar malaikat ulama, dia kata. Sebab yang tanya tu ramai. Saya yang tanya 3 orang. Kita seorang-seorang aja. Jadi alhamdulillah saya lepas. Yang tak lepas hanya dalam penulisan, sebab birokrasi. Arab ni terlampau banyak birokrasi. Tahu birokrasi? Maksudnya leceh. Arab ni tanya Ustaz Almi lah, pukul 12 aja dia dah rehat kan. Susah dia birokrasi lah, pengkeranian, isu dokumentasi kan, susah. Kita dah ulang alik. Saya ni tak suka sangat benda-benda pejabat ni. Sebab tu saya kerja dengan pejabat tak lama, 2 tahun je kan. Lepas tu saya buat freelance je. Jadi saya tak apalah, yang penting dapat ilmu. Tak dapat master pun dapat ilmu, jadilah kan. Jadi saya balik Malaysia. Itu cerita dia lah tentang tafsir. Pengalaman saya tentang mengambil ilmu tafsir daripada ulama-ulama yang terulung di Universiti Al-Azhar. Jadi saya bawa 2 kitab, 3 kitab lah. Jadi dalam kitab Qurtubi ini disebut, maksud lina lama kami akan tahu, baru kami akan tahu, maksudnya bukan Allah baru tahu, tetapi adalah keluarnya perkara tersebut daripada ilmu Allah yang azali kepada musyahadah, kepada perkara yang nyata. Maksudnya apa yang berlaku Allah sudah tahu. Kemudian isu yang kedua ayat ni, siapakah 2 puak yang berbalah? Allah sebut, tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, ayyul hizbaini, mana di antara 2 puak. Jadi siapakah 2 puak yang berbalah tentang masa ataupun waktu mereka sedang tidur dalam
gua tadi. Jadi kalau mengikut Al-Qurtubi ni dia sebut dua puak tadi, ada banyak pendapat. Yang pertama, Al-Hizbal Wahid, Annal Hizbal Wahid, parti ataupun kumpulan yang pertama adalah Al-Fityah iza zannu lubsahum qalila, adalah Ashabul Kahfi sendiri, yang mereka menyangka mereka tidur sekejap. Jadi Ashabul Kahfi diorang ingat tidur semalam ataupun 2 malam. Puak yang kedua adalah penduduk-penduduk Madinah, penduduk-penduduk bandar. Bandar apa? Semalam saya dah sebut, Bandar Ufsus. Bandar Ufsus, yang mana mereka tahu berapa lama, sehingga mana dah bertukar daripada kerajaan yang menyembah berhala kepada kerajaan yang sudah kembali kepada agama fitrah, agama Nabi Ibrahim, agama Hanif, agama Islam. Mereka dah bertukar, punya lama 300 tahun kan, lama sangat. Dan pada zaman tersebut mereka tahu, sebab mereka tahu yang Ashabul Kahfi ni ada, cuma mereka tidak menjumpai Ashabul Kahfi. Dan ini pendapat kebanyakan daripada ulama-ulama tafsir. Jadi pendapat yang pertama, pendapat yang kuat kata maksud Hizbaini, maksud dua puak ni adalah puak Ashabul Kahfi yang menyangka mereka tidur sekejap, dan penduduk-penduduk Madinah bandar yang sekitar tu mereka sudah tahu mereka sudah tidur sejak zaman berzaman, dan sudah bertukar kerajaan daripada kerajaan yang tidak menyembah Allah kepada kerajaan yang menyembah Allah. Pendapat yang kedua, itu pendapat pertama yang jumhur, yang kebanyakan ulama. Pendapat yang kedua mengatakan dua puak ni adalah dua puak orang kafir yang bertelaga, yang berkhilaf, berbeza pendapat berapa lama Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan dua puak ni adalah dua puak yang beriman. Dia ada 3 pendapat lah. Tapi pendapat jumhur kebanyakan ulama yang pertama, iaitu puak pertama adalah Ashabul Kahfi dan puak kedua adalah penduduk-penduduk Madinah. Habis tentang tafsiran ayat yang ke-12. Masuk ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang bermaksud nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu, kami. Saya dah sebut sebelum ni, kami ada dua makna. Kalau kita manusia, kami ni maksudnya ramai, mutakallim ma'a ghairi. Kalau Allah, nahnu bermaksud bukan ramai, tapi muazzim li nafsih, mengagungkan, membesarkan dirinya. Hanya Allah saja layak yang mengagungkan dan membesarkan dirinya sendiri. Tak ada isu bahawa orang kata nahnu, Allah ni ramai ke? Tidak, kerana ia ada 2 makna dalam bahasa Arab. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau, hai Muhammad, naba'ahum, cerita mereka, iaitu cerita Ashabul Kahfi, bil haqq, dengan kebenaran, dengan betul. Sebab banyak cerita-cerita dan sebagainya, maka Allah cerita dengan betul, dengan panjang lebar. Ini di antara cerita yang panjang Allah sebut dalam Al-Quran, kerana banyak lesson, banyak pengajaran, banyak faedah yang kita boleh ambil dan kita mesti ambil. Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka, siapa mereka? Ashabul Kahfi, fityatun amanu, pemuda-pemuda yang beriman. Fityah, apa fityah? Syabab. Kata Qurtubi, maksud fityah adalah pemuda-pemuda yang beriman. Fityah daripada perkataan futuwah. Futuwah ni satu proses kematangan dalam diri manusia. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambah keimanannya.
Di sini juga kata Imam Qurtubi menunjukkan bahawa iman ini bertambah dan berkurang. Mana ada khilaf lah. Kalau kita belajar, saya ajar kitab Tauhid setiap malam Jumaat, Khamis malam Jumaat kan, kitab Jawharatul Tauhid. Ulama khilaf, adakah iman sama je ke ataupun iman ni lain-lain? Pendapat yang lebih kuat mengatakan iman ni bertambah dan berkurang. Ini pendapat jumhur. Antaranya ayat ni lah, wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk. Maksud petunjuk adalah iman. Kami tambahkan iman dengan amal soleh. Seperti mana ayat 2 surah Al-Anfal yang juga menunjukkan iman ini bertambah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila kami bacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila dibacakan ayat kepada mereka, bertambah iman mereka. Maksudnya dengan Al-Quran akan bertambah iman. Bila kita faham, bila kita renung, bila kita tadabbur. Di sini juga menunjukkan bahawa Allah tambahkan iman mereka. Dalam kitab Ibn Katsir, dia ada cerita lah, cerita sikit. Sebab tu saya bawa kitab ni, dia ada cerita dia. Imam Ibn Katsir buat satu kesimpulan cerita bagaimana pemuda-pemuda ini bertemu. Ketujuh-tujuh lelaki ini bertemu, bagaimana, apa ceritanya, apa turning point dia kan. Dia cerita dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Quran Al-Azim. Kata Imam Ibn Katsir, annahum kanu min abna'i mulukir Rum wasadati. Mereka ni anak-anak pemuda kepada bangsawan, kepada raja-raja. Maksudnya bukan raja-raja lah, pemimpin-pemimpin di negeri tersebut, di negeri Ofsus tadi. Mereka bukan pemuda biasa. Mungkin boleh buat apa filem ke cerita ke pentomen ke kan. Mereka ni anak-anak pemimpin, abna'i mulukir Rum, anak-anak pemimpin Rom, raja-raja Rom. Berlaku di mana kahfi ni? Di Rom. Berlaku di Rom. Spesifiknya saya tak pasti kan. Satu hari raja Rom ni yang bernama lupa dah saya semalam, Dakyanus kan, Dakyanus. Raja Rom bernama Dakyanus ni, dia buat satu perayaan tahunan. Ramai-ramailah. Jadi anak-anak raja, anak-anak bangsawan mestilah hadir kan. Dia buat satu mujtama' fis sanah, yang berhimpun seluruh rakyat dan pemimpin dalam satu tempat. Dalam majlis itu mereka sembah berhala, mereka sembah patung-patung, dan mereka juga sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih ayam untuk santapan berhala yang tak makan-makan pun. Itu saya tambahlah. Bukan dalam kitab. Yang berhala tak makan-makan. Kadang-kadang makanan berhala tu dicuri. Kat kampung saya kan, Tanjung Karang tu, budak-budak nakal kan, ada buah-buah dicuri. Tak tahu lah kat sini ada atau tidak. Dicuri. Jadi bukan dimakan pun. Sama juga mereka persembahkan binatang-binatang yang disembelih, tapi hukumnya haram ya. Walaupun disembelih haram kan, tak boleh kita ambil, tak boleh kita makan, kerana ini sembelihan untuk tuhan-tuhan mereka. Dan sedang berlakunya pesta tadi, pesta tahunan negara Ofsus tadi, ada pemuda-pemuda yang tak suka. Mereka lah Ashabul Kahfi ni. Mula-mula keluar seorang, lepak dekat bawah pokok. Tak sukalah majlis yang bising, perempuan lelaki menari semua, sembah berhala, sembelih binatang, darah, macam-macam lah. Dia tak suka. Dia tu macam pelik, benda yang tak masuk akal. Sembah patung yang mereka buat sendiri, dan makanan pun disediakan kepada patung, tak dimakan pun. Dia tak percayalah, tak masuk akal, tak logik kan. Maka keluar seorang, duduk bawah pokok. Kemudian keluar seorang, mana benda ni tak dirancang pada mulanya lah, pada mulanya kan. Keluar seorang demi seorang kan,
Wa kana awwal man jalasa minhum wahdahu ahaduhum. Mula-mula keluar seorang, jalasa tahta dhilli syajarah, duduk bawah pokok. Datang seorang lagi, datang seorang lagi, datang seorang lagi. Akhirnya mereka berkumpul. Mula-mula seorang kata, aku ni tak boleh nak menghadap lah benda-benda macam ni. Dia ceritalah, kau kenapa duduk sini ni? Aku tak boleh lah, benda-benda pelik macam ni aku rasa tak masuk akal lah. Takkan kita sembah patung-patung berhala-berhala, dah lah banyak pula tu kan. Tuhan patutnya bagi makan, ini kita yang bagi makan kat Tuhan pula. Dia luah perasaan lah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ini hadis menunjukkan bahawa di zaman roh dulu, zaman sebelum kita lahir muncul di dunia ni, kita dah berjumpa. Siapa-siapa yang dah biasa jumpa masa zaman roh, alam roh, bila di dunia dia jumpa balik, dia rasa macam mesra. I'talafa, fama ta'arafa minha i'talafa. Mana-mana manusia yang kita pernah jumpa di alam roh, kita akan rasa mesra. Walaupun tak nak jumpa, rasa okey lah, Ustaz Rahimi okey lah, main pimpang boleh, main bola boleh kan, sembang boleh kan, macam tu. Maksud dia okey lah, Tuan Haji okey lah. Yang lain kan kita sombong, tapi rasa tak boleh nak pergi, nak sembang puasa macam segan nak cakap. Wama tanakara, sesiapa yang kita tak jumpa di alam roh, ikhtalafa, dia akan berbeza, dia akan lain lah. Sebab tu bila suami isteri tu kadang-kadang mungkin dia tak pernah jumpa di alam roh tu, bila berkahwin dia akan tak secocok, dipukul. Jadi kita ni, antara kita pernah kita berjumpa di alam roh. Semua tahulah, kita bermula dalam alam roh. Ingat ayat dalam surah Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika mana akhadha rabbuka min bani adam, Allah mengambil semua roh-roh yang pada tulang sulbi Nabi Adam ni, diambil semua roh tadi. Dan Allah tanya pada semua, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Mereka semua jawab, qalu bala syahidna, ya, kami saksikan bahawa engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah proses tanda tangan, seolah-olah lah tanda tangan, aku janji kita setuju untuk menyembah Allah, untuk jadi hamba-Nya, untuk patuh pada perintahnya bila kita berada di dunia. Sebab apa Allah cerita, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya bila hari kiamat kamu tak berkata kami tak tahu pun. Habis tu Ustaz, orang yang tak baca Quran ataupun orang yang tak faham Quran, siapa suruh tak belajar Quran? Sebab tu Allah suruh kita belajar Quran, tadabbur Quran, hayati Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mana penting untuk kita tadabbur Quran, bukan hanya kita tadarus, bukan hanya kita baca, bukan hanya kita taranum. Yang lebih utama di antara tadarus, taranum, apa lagi, tilawah, ialah tadabbur. Sebab Allah templak manusia 2 kali tidak tadabbur Quran, 2 kali. Allah tak kata kenapa mereka tak baca Quran. Yang ada, kenapa mereka tidak tadabbur, memahami isi kandung Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mana umat zaman sekarang lebih banyak fokus tilawah daripada tadabbur. Tilawah bagus, kita kena tilawah, dapat pahala yang banyak, tapi yang lebih utama ialah memahami. Berapa pahala tuan-tuan duduk di sini? Banyak, lebih banyak daripada tarawih semalam. Berapa? Nabi sebutlah hadis kepada Abu Zar, ya Abu Zar, li antaghduwa fata'allama ayah min kitabillah. Pagi-pagi tuan-tuan belajar di masjid, di rumah Allah, ayatan, satu ayat yang difahami. Fata'allama ayah, satu ayat. Khairul laka min antusalliya mi'ata raka'ah. Lebih besar pahala daripada 100 rakaat solat sunat. Sini 20 ke 8? 20. Pagi ni kita lebih besar pahala daripada 1 rakaat daripada malam tadi. Sebab tu kita kena cari majlis-majlis yang kita faham Quran, bukan hanya baca Quran. Mana kita majlis memahami Quran lebih besar daripada majlis kita
tilawah, majlis kita membaca Quran. Baca Quran kena juga. Tadarus kena juga. Taranum, siapa yang ada bakat, dia tak semua orang boleh taranum. Guru saya pun syekh, dia hebat apa Quran, tapi dia baca orang Melayu geleng kepala sebab dia baca betul-betul Bismillahirrahmanirrahim kan. Alhamdulillah, dia hafaz semua kan. Satu Quran, tapi baca orang tak boleh nak, maksudnya orang tak seronok lah dia dengar kan. Tapi dia tajwid okey, tapi dia tak ada bakat. Dia taranum ni bukan semua orang boleh taranum. Siapa yang ada suara yang elok, yang baik, insya-Allah kan. Bukan tak boleh taranum orang yang tak sedap, tapi yalah dia kuranglah dia punya keindahan suara tadi, sebab itu adalah satu anugerah Allah. Allah bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Oleh itu, ini dipanggil dalam kitab Ibn Katsir, ini dipanggil apa? Mereka sudah bertemu di alam roh dulu. Bila masuk ke alam dunia, ngam. Mana di antara kita yang pernah jumpa alam roh, dia akan ngam. Yang tak pernah jumpa, bukanlah kita benci, tapi dia susah nak ngam lah kan. Kalau kahwin pun asyik bergaduh je kan. Benda kecil pun bergaduh, benda besar pun bergaduh. Tak bergaduh pun bergaduh. Tak bergaduh rasa rindu nak bergaduh. Hari ni kita tak bergaduh lah bang. Kan? Punya nak bergaduh kan. Saya betul ingat, hari ni kita belum bergaduh lagi bang. Apa poin kita nak bergaduh? Punya nak bergaduh kan. Maknanya kita pernah jumpa di sana. Kan bila Allah himpunkan roh-roh tadi, kita dah bertemu dah. Tapi kita tak ingat lah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, supaya kita tak persoalkan. Kami tak tahu pun, jadi Allah dah sebut. Kita je yang tak tadabbur Quran. Allah dah sebut bahawa kita semua pernah bertemu. Bukanlah semua jumpa, maksudnya disatukan. Mana-mana yang kita jumpa, kita akan lebih selesa. Jadi Ashabul Kahfi ni mereka duduk seorang demi seorang, sehingga mereka berbincang di bawah pokok tadi. Mereka dah ada satu persetujuan, dah ada deal lah. Kita semua, nampaknya kita semua ni tak setuju dengan Dakianus ni. Teruk sangat, pelik sangat kan. Himpun ramai-ramai sembelih binatang macam-macam. Elok-elok kita makan, buat apa, buat kari, buat ni saya tambah ni kan. Buat gulai, buat kari lebih baik daripada duk bagi dekat berhala-berhala tak makan pun jadi busuk bangkai je kan. Mereka dulu macam tu. Kalau sekarang kita tak nampak lah kan. Kita nampak hanya buah-buah aja, buah limau, buah apa lagi kan, buah oren kan. Dulu dia lagi dahsyat. Sembelihan-sembelihan, binatang-binatang diberikan sia-sia je kan. Akhirnya mereka sudah bersatu. Fattakhazu lahum, kata Ibnu Katsir, lalu mereka telah buat keputusan, mereka berbincang, bermesyuarat, mereka cari satu tempat untuk menyembah Allah. Mana saya kata cari pot baik. Bukan pot baik tu nasi lemak janda, bukan. Yang viral kat Sentul saya tak pergi pun. Itu memang viral sampai ke Johor turun semata-mata. Sebab tak ada sahur, tak ada ya. Ada jual masa sahur. Sebenarnya kalau jual sahur pun laku. Ada dekat Taman Maluri tu nasi lemak 3 pagi. Dia jual 3 pagi hingga 6 pagi je. Tapi laris orang batu. Orang daripada Johor datang situ. Makan situ. Dia tak ada makan situ, dia semuanya bungkus dekat 7-Eleven Taman Maluri. Tuan-tuan boleh tengok lah. Bulan puasa ni boleh pergilah, sebab kalau bulan biasa tak lalu nak pergi kan. Pagi-pagi bulan puasa ni kita bangun awal kan, boleh try. Dekat 7-Eleven Taman Maluri Ceras tu, nasi lemak 3 pagi. Pukul 7 dah tak ada. Dahsyat nasi lemak laku, laris. Tak tahulah, saya pun tak terbayang macam mana. Kalau Ramadan tu kalau laku, saya masih boleh terima lagi. Ini di luar Ramadan, laris 6 pagi habis. Dia kata yang paling best kerang dia. Tak tahu saya tak pernah pergi pun. Ini orang cerita je. Dahsyat, orang KL ni dahsyat macam-macam. Kalau pergi Kelantan, pergi Kedah, pukul 10 malam dah sunyi dah kan. KL 3 pagi meriah lagi. Tak tahulah bila masa orang KL tidur. Ini macam-macam lah. Jadi mereka cari pot baik. Ashabul Kahfi bila dah tadi kan dia dah berjumpa bawah pokok tadi tanpa sengaja. Tanpa sengaja tu di sisi manusia. Kita semuanya di sisi Allah, semuanya sudah Allah rancang, sudah Allah putuskan. Fa'alul lima yurid. Allah buat apa yang Allah nak, bukan rancang lah. Allah dah ada kehendak dah. Semuanya tak ada berbetulan, tak ada tak sengaja.
Semuanya adalah Allah rancang. Tuan-tuan dan puan-puan, maka mereka pun ambil satu tempat, makbad, tempat mereka nak beribadat. Jadi mereka pun tak tahulah seminggu sekali ke, hari-hari ke, habis waktu kerja mereka pergi. Habis waktu kerja mereka pergi jumpa. Ni kira macam underground lah kan. Pakatan sulit kan. Bukan nak runtuhkan kerajaan, mereka hanya nak sembah Allah aja. Mereka pakatan sulit hanya untuk sembah Allah, bukan nak runtuhkan kerajaan. Mereka sembah Allah. Tapi benda-benda macam itu akhirnya diketahui. Akhirnya mereka diketahui. Fa'arafa bihim qaumuhum. Akhirnya orang setempat tahu. Biasalah ada benda macam ni bukan senang kita nak sembunyi kan. Ada je kan. Fawashau bi amrihim ila malikihim. Kata Imam Ibn Katsir, akhirnya orang-orang setempat dia sampaikan benda ni kepada raja. Lalu raja pun panggil, fastahdarahum. Raja panggil, raja soal. Dan mereka tetap, walaupun raja tanya, mereka tak takut. Sebab mereka dah mula-mula mungkin lemah lagi kan. Masa mula-mula jumpa tu mungkin takut-takut. Akhirnya mereka dah bersatu, dah selalu jumpa untuk menyembah Allah. Tak tahulah macam mana bentuk dulu kan ibadat tu, Allahu a'lam. Solatnya bagaimana kan. Kata ulama mereka juga dulu ada rukuk, ada sujud dan sebagainya kan. Cuma berapa rakaat, wallahu a'lam, mungkin 2 rakaat. Kerana sembahyang mula-mula sebelum 5 waktu, sembahyang 2 rakaat. Pagi sekali, petang sekali. Masa mula-mula sebelum 5 waktu. 5 waktu ni masa Isra' Mi'raj. Jadi permulaan 2 rakaat. Yang ni mungkin diambil daripada solat-solat yang dulu. Sebab dulu pun dia ada solat-solat juga kan. Lalu mereka pun jawab. Itu yang disebut dalam ayat 14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Itulah ayat 14. Dan kami ikat hati mereka. Kami ikat. Maksudnya Allah ikat. Sebab tu kita minta kan, sebelum kita tidur ke, bangun tahajud ke, kita ya Allah, kita baca ayat ni dan kita minta ya Allah ikatkanlah hatiku dengan hati isteri. Ini kita doa minta seperti mana engkau ikat hati ashabul kahfi. Tapi jangan seleweng ayat pula, atau bergewer yang gewer-gewer tak boleh. Ini untuk orang yang dah kahwin je kan. Jadi kita minta untuk mak kita, anak beranak, contohnya adik-beradik kita bergaduh kan. Ini boleh kita ambil istifadah daripada ayat ni. Sebab ayat ni, ayat Quran ni semuanya syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran semuanya adalah penawar. Jadi ayat ni boleh kita gunakan, kita baca ayat ni dan kita minta ya Allah seperti mana engkau ikat, rabat ni ikat hati-hati ashabul kahfi, maka ikatlah hati kami. Sebutlah kami tu siapa? Aku dan juga adik-beradikku yang telah bergaduh bertahun-tahun lamanya. Ataupun aku dengan kawan aku ni susah nak ngam, asyik bergaduh je kan, asyik berbalah je. Kita doa minta Allah ikat. Di sini kekuatan mereka adalah kerana Allah ikat hati mereka. Daripada tadi mereka berjumpa di bawah pokok, asalnya tak kenal, bukan tak kenal lah, maksudnya tak ngam, tak satu, tapi akhirnya Allah satukan. Dan mereka bila Raja Daqyanus tadi panggil, mereka jawab dengan satu hati, satu perkataan, satu ayat. Idh qamu faqalu, mereka berkata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Mereka berdiri depan raja. Idh qamu, mereka berdiri dan berkata dengan tegas, wahai raja, Tuhan kami Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ini hebatnya. Kita ni iman hanya iman yang sangat biasa. Dia orang ni sanggup mempertaruhkan nyawa mereka untuk Islam. Hebat. Dia macam kalau tuan-tuan boleh bacalah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yakin. Kisah seorang pemuda, dia lebih kurang macam inilah. Seorang pemuda yang dia dulu
dia mula-mula tu dia belajar sihir. Biasa dengar kan? Dia belajar sihir masa remaja, masa budak-budak. Dalam masa yang sama dia jumpa dengan rahib. Rahib tu ajar pasal ketuhanan Allah. Dia belajar dua-dua. Sihir pun belajar, Allah pun belajar. Akhirnya dia lebih hebat daripada raja, daripada rahib tadi kan, tok guru dia. Sebab dia boleh buat benda yang miracle, benda yang ajaib. Kisahnya bermula bila mana ada satu binatang besar menghalang laluan, tak tahulah dinosaur ke sama ada monster ke, tak tahulah kan. Dekat jalan tu, ni hadis sahih. Tuan-tuan buka kitab Riyadhus Shalihin, tajuk yakin. Siapa nak bagi yakin lebih hebat, baca cerita ni. Jadi dia ambil budak tadi, dia ambil batu, dia sebut dengan nama Tuhan Rahib yang mengajar dia bab tauhid tadi kan, bab Allah tadi. Sebab masa tu macam ni lah, zaman orang sembah berhala, zaman banyak ahli sihir. Jadi dia ambil batu, dia baling dengan nama Allah, mati binatang dabbah tadi, binatang besar tadi. Sejak tu orang ramai sanjung dia. Yang buta, yang sakit, yang cacat, yang mandul, semuanya berubat dia. Tapi dia bagi syarat, nak berubat beriman dengan Allah. Sehingga salah seorang pembesar raja yang buta datang jumpa dia. Weh, kau hebat sihir, tolong ubatkan aku punya buta ni. Dia kata, aku bukan guna sihir yang aku belajar, aku hanya minta pada Allah. Kalau kau nak, kau masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam, pembesar tadi, dan dia didoakan celik. Esoknya bila pembesar tu datang ke istana, raja pun, wah, kau dah boleh melihat dah. Ini kau berubat kat mana? Dia kata, aku berubat dengan seorang budak ni. Dia minta doa kepada Allah. Siapa Allah? Allah Tuhan kami. Akhirnya habis semua kenangkut. Pendeta tadi kenangkut, budak tadi kenangkut, dengan pembesar pun kenangkut sekali. Mereka dipaksa untuk kufur. Tapi mereka, macam inilah mereka berani. Kedua orang tadi, pendeta dan pembesar yang baru masuk Islam tadi, dibelah daripada mafraqi ra's. Ini hadis sahih, tuan-tuan baca. Daripada tengah kepala sampai ke pinggang. Kita baru basah lecur je, hujan je dah. Malah betul nak pergi sembahyang kan. Hujan kecil pun dah malas kan. Ini dibelah. Diikat supaya tak meronta-ronta, diikat ketat. Dibelah. Gergaji tuan-tuan. Mana tembak dengan pistol lagi senang mati daripada ni. Jauh beza kan. Tembak kat kepala habis lah. Sebab tu ramai orang bunuh diri macam tu kan. Mana ada orang bunuh diri gergaji, ada? Bunuh diri gergaji. Ini dia gergaji sampai terbelah dua. Tak tahulah masa bila mati, sampai sini mati kot. Kukrak. Ini di hadapan rakyat. Pendeta kena, pembesar tadi kena. Pembesar tadi baru je beriman. Kalau pendeta tu ialah sebab dia tok guru. Dia tok guru pada budak tadi. Ini pembesar baru beriman semalam, hari ini dah sanggup mati kerana Allah. Ni orang-orang hebat macam ni yang kita nak tengok Ashabul Kahfi. Berani, hebat, mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Budak tadi macam mana dia mati? Raja buat apa pun tak mati. Dihantar pergi gunung campak. Yang mati tentera yang hantar tadi. Dia baca doa. Ni tuan-tuan boleh ambil doa ni lah. Doa kalau kita ada musuh, bukan kita nak bermusuh, tapi kalau ada orang nak musuh kita boleh baca doa ni. Pendek je. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Budak tadi dibawa oleh tentera-tentera raja tadi, yang raja suruh, raja perintah, dibawa ke gunung nak campak. Sampai dekat atas gunung, dia baca Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kalau kita tak ada musuh, macam saya, maksud tak ada musuh lah sekarang ni, tak tahulah kalau orang musuh saya senyap kan. Saya baca Allahumma kfini man aradani bisu'in bima syi'ta. Maksudnya, ya Allah, peliharalah aku, jagalah aku dari musuh, yang dari seseorang yang berniat jahat padaku dengan cara yang kau nak. Asalnya doa ni Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku daripada mereka dengan cara yang kau nak. Bima syi'ta, dengan apa yang kau nak. Mana kau nak tenggelamkan ke, kau nak buat apa, terpulang. Kita serah pada Allah tindakan yang Allah nak buat. Jadi gunung tadi bergegar, dia relax balik. Bergegar, semua tentera mati, tergolek. Mana semua mati, habis. Raja hantar pergi laut pula dengan budak tadi, dengan jumlah tentera yang lebih ramai.
tengah-tengah laut, doa yang sama. Ini penting. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Him ni ramailah. Kalau musuh tu seorang, sebutlah hi. Kalau musuh tu perempuan, sebutlah ha. Tapi janganlah guna untuk bini pula. Bini marah aku, Allahumma kfiniha bima syi'ta. Bini mati susah kita kan. Tak baik kan. Ini untuk musuh betul lah. Musuh betul. Allah pendek kan. Boleh. Allahumma ikfini. Atau sambungannya Allahumma kfinihim. Mana kaf bukan qaf. Mana kalau imam nak buat doa, bolehlah doa Allahumma kfina. Ni saya, Allahumma kfina man aradana bisu'in bima syi'ta. Ini kalau umum. Kita tak ada musuh spesifik kan. Tak ada musuh tertentu. Allahumma kfini man aradani bisu'in bima syi'ta. Itu kalau kita ada musuh spesifik, kita niat siapa-siapa, sebutlah Allahumma kfinihim. Him ni mereka lah, bima syi'ta, dengan apa yang, dengan cara yang kau nak. Jadi mati semua. Akhirnya bila budak tadi balik ke istana, dia hidup, tentera semua dah mati dalam laut. Maka budak tadi ajar, kalau kau nak bunuh aku juga, kumpulkan semua rakyat, kemudian engkau panah aku di sini, di sidq, pelipis aku, dan sebut nama Tuhan aku, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Maka dia pun buat, himpun semua rakyatnya, dia pun panah Bismillahirrabbilghulam sampai kena sini, dia mati. Dan semua rakyat beriman. Sebab dengar tadi kan, Bismillah, dengan bila sebut nama Allah baru dia mati. Sedangkan cubaan-cubaan sebelum ni semuanya dia hidup. Yang mati tentera dia. Maka rakyat pun yakin itu adalah Tuhan sebenar, Tuhan budak ni. Itu yang raja marah. Raja buat parit-parit yang penuh dengan api. Rakyat yang beriman semuanya dicampak. Itu yang kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Surah Al-Buruj kan. Itulah cerita dia. Kutila ashabul ukhdud, dibunuhlah orang-orang parit. Ukhdud ni parit, bukan orang parit perak lah. Mana orang-orang yang raja buat parit dan dinyalakan api. An-nari, api yang menyala-nyala, zatil waqud. Jadi dia tak jauh bezalah daripada cerita Ashabul Kahfi. Mana lelaki yang malah lebih hebat. Sebab apa? Yang ni pemuda-pemuda yang ramai, yang maksudnya dah besar dah dewasa. Yang ni budak remaja. Hebat. Lebih hebat dia punya yakin dia daripada tok guru dia. Dia hebat sampai macam-macam dia buat. Jadi kita yakin pada Allah, kita sanggup buat apa untuk Allah, insya-Allah Allah akan tunjukkan miracle, benda yang luar biasa pada kita. Mana kita buat benda ni, contohnya orang tak suka, tapi kita buat kerana Allah, yakin Allah tu akan balas pada kita. Walaupun orang tak suka, insya-Allah Allah akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita berhentilah sampai ayat warabatna ni. Kita akan saya akan baca balik sikit sebab kita nak sambung sikit kan. Sebab yang hujung tu dia ada kan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha. Kami tak akan sembah, berdoa selain pada Allah Ta'ala. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami sembah selain pada Allah, pastilah itu satu pendustaan dan juga pembohongan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahrusna bi'annaka allati la tanam. Allahumma ighfina man aradana bisu'in bima syi'ta ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ramai orang ikut. Ramai